Alhamdulillah, kita dah bersiaran untuk program Jom Masak dengan Kak Zaida bersama Kak Zaida Ibrahim di situ. Dah ready untuk you all. Hai Kak Zaida. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi hari ini. Ya, Alhamdulillah. Ya. Okey, seperti biasa kita beri laluan untuk rakan-rakan kita yang lain tune in dan baru kita mulakan masakan. Jadi ramai yang tak adalah ramai yang tertinggal kan. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, minta like, share, love banyak ya. Supaya kita boleh kongsi dengan ramai lagi viewers lain ya. Boleh kita share resepinya. Right. Alright. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya lagi ya pada those yang baru tune in ya. I bet mesti ramai yang baru tune in juga. Mungkin dah sibuk kan. Agaknya baru mula bekerja, kembali bekerja. Okay. Dan sebelum kita lupa, hari ni adalah episod yang ke-205. Alhamdulillah. Senyum je. Ya, senyum. Senyum itu satu sedekah. Alhamdulillah, ceria kita selalu di sini. Yes. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Rohaya Bashir pun dah masuk. Okey Kak Zaida, nampaknya dah ramai. Kita tak payah tunggu. Jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Alhamdulillah. Okey, hari ni Kak Zaida nak tunjuk masak rendang lagi ya. Wah, banyaknya rendang ya. Memang rendang ni sebenarnya macam-macam rendang ya. Jadi hari ni ada a few yang bertanya Kak Zaida, boleh tak tunjukkan cara-cara nak buat rendang kerang. Hari ni kita buat rendang kerang. Ini pun sesuai juga kalau kita makan dengan ketupat ke, dengan nasi pun sedap ya. Dengan ketupat pulut, ketupat nasi ya. Okey, bahan-bahan untuk rendang kerang kita. Kak Zaida guna dekat sini isi kerang. Ini saya dah rebus ya. Saya dah rebus dulu isinya. Hari ni kerang tak berapa besar ya. Jadi kita guna lebih kurang isinya ni lebih kurang 1 kilo. Isi kerang ya. Lebih kurang you beli dalam 2 kilo lebih sikit lah ya. Dengan kulit. Kemudian kita rebus dan kopek, ambil isinya ya. Okey, kemudian bahan untuk kita kisar. Lebih kurang 20 tangkai cili padi hijau, 1 inci lengkuas, 1 inci halia, 1 inci kunyit dan 15 ulas bawang bawang merah ya. Kak Zaida lupa bawang putih kat sini. Sekejap ya. Pia ambil bawang putih Pia. 5 ulas bawang putih. Kemudian kita guna juga daun kunyit ya, sehelai daun kunyit di mayang, ataupun kalau perempuan malah nak mayang, siap-siap masukkan dalam rendang pun boleh juga ya. Kemudian kita guna kelapa yang telah digoreng. Ya, kelapa parut yang telah digoreng. Kita guna lebih kurang dalam 5 sudu makan. Goreng sehingga warnanya coklat macam ni. Ya. Kita goreng perlu minyak ke Kak Zaida? Tak, sangai aja. Ini macam kita nak buat kerisik lah, tapi kita tak tumbuk. Kalau kerisik, warna dia dah macam ni, kita bolehlah tumbuk untuk dapatkan minyaknya ya. Tapi hari ni kita tak pakai kerisik, kita pakai kelapa goreng. Tapi kelapanya kena warna coklat macam ni. Baru rendangnya warna gelap sikit ya. Okey, kita guna 5 batang serai. Ini lebih kurang 20 tangkai cili kering. Kak Zaida dah kisar. Kemudian kita guna 3 helai daun limau, 2 keping hingga 3 keping asam keping, 1 gula kabung 1 keping gula kabung. Kita guna setengah liter santan dan garam secukup rasa. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk rendang kita. Ini lupa pula letak bawang putih ya. Okey. Kita ada untuk yang nak dikisar 15 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih, 20 tangkai cili padi hijau. Kalau perempuan nak pakai cili padi merah pun boleh. Cuma cili padi merah agak pedas ya, compare tu cili hijau. Kemudian 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit. Okey. Kemudian kita guna juga 1 keping ataupun 1 helai daun kunyit. 5 sudu makan kelapa yang telah digoreng sehingga warna coklat macam ni ya, warna coklat gelap. Kemudian kita guna 5 batang serai, 20 tangkai cili kering yang telah Kak Zaida kisar. Kemudian kita guna 2 hingga 3 keping asam keping, 3 helai daun
limau dan 1 keping manisan. Juga Kak Zara guna kat sini 1 kilo isi kerang dan setengah liter santan. Okey. Kita panaskan minyak di kuali dulu. Okey, sementara tu bolehlah kita kisar bahan-bahan ni tadi ya. Okey, yang perlu dikisar ialah ni semua ya. Banyak juga bahan-bahan yang perlu dikisar ya. Halia, kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cili hijau, cili padi hijau. Okey, bersama dengan apa ni tadi? Serai ya. Kisar hingga halus ya. Alright, bismillah. Kisar hingga halus. Sementara tu Kak Zara tengah panaskan minyak di kuali ya. Dia berat sangat ni. Okay, kita tambah sikit lagi air. Kisar hingga dia halus ya, sebab kita ada lengkuas, serai, kunyit dan halia. Ya, perlu dikisar hingga halus. Okey. Dah siap ni. Kemudian kita kena tumis dia ya. Okey, Andra bertanya Kak Zaida, kalau pakai santan kau tak boleh? Boleh. Cuma kalau you pakai santan fresh, dia lebih wangi. Dan dia nanti akan mengeluarkan minyak dia ya. Okey, now kita nak tumis. Dan kita dah blend ni tadi. Okey. Kita tumis hingga dia garing, kemudian kita masukkan lada kering yang kita dah kisar. Okey. Jadi kita masukkan cili kering tu kiranya macam berasingan jugalah ya Kak Zaida? Tak juga, masuk aja. Cuma kalau kita masak ni dulu, dia lebih cepat kering. Ya. Alright. Okey. Jadi sementara kita tunggu dia ditumis. Okey. Saya bacakan resepi untuk you all ya. Okey, Kak Zara masukkan cili ya. Okey, kita tumis dia hingga dia garing. Hingga dia naik minyak ya. Pecah minyak lah. Alright. Okey. Ada apa-apa soalan? Proses penyediaan hingga selesai berapa lama ya? Muhammad Zainuddin bin Sabah. Macam mana tu Kak Zaida? Durasi daripada penyediaan sampai kenapa nak bajet-bajet time ya? Alright. Tengoklah dapur you. Kalau dapur you kuat, cepatlah dia. Ya, kalau dapur pressure tu kuali besar, cepat ya. Kalau macam dapur yang biasa yang built in tu lambat, apinya kecil. So it depends on your api lah ya. Alright, jadi ramai juga yang baru masuk tanya masak apa. Menu Kak kita apa hari ni Kak Zaida? Hari ni Kak Zaida nak masak rendang kerang ya. Masih mood raya, masih selera ke arah rendang ya. Kalau hari biasa kita tak makan rendang ya. Jarang kita makan rendang kalau hari biasalah. Sebab kita tahu nak masak dia agak rumit. Tu kita malas nak buat tu. Tapi bila raya ni dia memang automatik ya. Bila kita cakap rendang tak ada masalah nak masak. Kalau hari biasa bila sebut rendang macam Allah nak masak rendang, itu hari biasa. Kalau hari raya kita akan never say, "Oi susahnya nak masak rendang" ya. Sebab itu macam macam wajib juadah tu ya hari raya. So hari ni Kak Zara nak tunjuk rendang kerang ya. Rendang kerang ni pun ada banyak style masak ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Okey, Diana Wijaya, ya kita ada masukkan kunyit ya 1 inci. Ada kunyit ya. Supaya kunyit warna dia cantik nanti. Right. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Yes, apa dia? Selain kepala kerisik boleh pakai kelapa. Kerisik boleh pakai tak?
Boleh jugalah ya. Boleh. Kalau nak pakai keresek, kalau since you dah beli keresek, kadang-kadang kita beli siap ya. Kalau kita nak buat pun malas juga sebenarnya. Kalau you dah siap keresek you, dah ada, guna keresek je. Lebih kurang dalam 3 sudu makan keresek. Yang ini Kak Zaida guna kelapa supaya kita ada kuah lebih pada rendang kita. Sebab kerang ni bila dimasak dia kecut, dia kecil je nanti ya. Jadi kalau kita tak ada kuah, you masak you dapat sikit je nanti. Sebab tu kita letakkan kelapa supaya dia ada kuah dia nanti ya. Okey, kita tunggu dia garing lagi. Okey, buat masa ni kita tak fokus dulu kepada kuali sebab kuali ni buka tutup. Kejap lagi dah ready. Kita tengok balik pasal kuali. Kita punya kamera, kita punya phone ni tak boleh panas. Panas kan dia terberhenti ya. Alright, ada apa-apa yang perlu Kak Zaida? Dia kata kuali tu berkenan. Semua orang berkenan ya. Hari-hari Kak Zaida menjawab pasal kuali ni ya. Okey, kuali yang Kak Zaida gunakan brand daripada Shogun ataupun setengah orang panggil Shogun. Jadi boleh cari menerusi online, Go Shop ada. Kalau you rajin untuk ke mall, bolehlah pergi ke Pak Sen ya. Pak Sen pun ada, Aeon pun ada. Sedapnya rendang kerang. Sedap memang ya rendang kerang. Tengku Flora Raja Atan katanya assalam Kak Zaida. Saya dah buat rendang tu ikut resepi Kak Zaida hari tu, memang sedap. Alhamdulillah. Dah 12 Syawal saya dah buat 2 kali. Suami saya cakap sedap sangat macam opahnya buat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Zaida dan Sama-sama. Bella. Semoga murah rezeki selalu. Amin. Thank you. Thank you so much. VK Manoran Jita Malar. Cili padi boleh ganti dengan cili besar ke Akak? Boleh jugalah. Kalau tak ada cili padi pun tak apa. You just guna cili merah aja pun. Cili kering aja pun boleh. Cili padi ni to get dia rasa a bit pedas ya. Nurlina Hussein baru je teringat nak makan rendang kerang. Bolehlah ikut resepi dia. Boleh. Cubalah di rumah nanti, okey? Kenapa tu? Zaitun Awi katanya nak komen sikit. Cantik kombinasi warna baju dengan tudung Kak Zaida. Kan? Ini baju lama ni ya, baju lama. Lovely sangat hari ni Kak Zaida. Baju dah, I think dah 4-5 years back ya. Baju dah lama, dah boleh pakai. Dah boleh pakai. Tu yang testing, boleh pakai pula ya. Wow. Kalau tidak dia duduk je kat depan mata tu, tergantung. Rita Longoria, macam mana nak agak kerisik berapa banyak? Kalau kita tak gunakan kelapa lah. Okey, kerisik 3 sudu. 3 sudu makan kerisik ya. Sama ada you beli ataupun you buat sendiri. You get 3 sudu makan, just nice lah. Kalau yang ini kita guna 5 ya. Wow, bau dia dah naik. Okey, Ruby Baini ada sharekan resepi rendang kerang. Saya akan run through ya. 1 kilogram isi kerang, 20 tangkai cili padi hijau, 1 inci lengkuas, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup, 5 ulas bawang putih, 15 ulas bawang merah kecil, 1 helai daun kunyit mayang, 5 sudu makan kelapa yang telah digoreng hingga warna coklat. Okey, betul. 5 batang serai, betul. 20 tangkai cili kering dikisar, betul. 3 helai daun 5 purut, 3 keping asam keping, 1 ketul gula kabung, setengah liter santan. Okey, yang tadi 3 tu, 3 helai daun 5 purut. Ya, betul. Alright, saya pinkan ya. Kak Zaida masukkan daun limau dulu ya. Alright. Mana tunjuk dah campak dah. Ya, kita masukkan aja. Campak aja. Okey, saya dah pinkan. Thank you so much Sis Ruby Baini for sharing the recipe. Jadi, siapa yang mencari resepi ataupun bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan untuk menu hari ni, bolehlah tengok di komen yang saya dah pinkan di bawah. Dulu arwah mak saya selalu masak rendang kerang, sedap. Saya tak pernah lagi lah rasa rendang kerang ni. Sekejap lagi boleh rasa macam mana kelainannya. Okey, dengan rendang kerang. Tu Muhammad Zainuddin kata rendang kerang ni memang sedap. Dia ada macam-macam cara ya. Ada yang buat dia warna hijau ya. Ada yang buat warna coklat. Masing-masing lah ya. Cuba resepi yang Kak Zaida bagi ni. Dia just nice. Rasa manis-manis. Sebab rendang kerang ni kena ada manis sikit. Dia kena ada rasa manis ya. Okey, rendang kerang first time see. Awesome. Betul. Jo Nisha, this is my first time too. Okey. Tapi kerang you jangan terperanjat dia sekarang mahal sangat. Kak Zaida 1 kilo lebih kurang berapa Kak Zaida yang dah dikupik? 13 jangan beli yang dikupik. Yang kupik maknanya kalau yang kupik tu frozen ya. Yang ini yang fresh punya. 1 kilo tadi RM13.9 anak kerang tau.
Kecil-kecil. Nah, kalau nak yang besar tu dia jadi lagi mahal. Ya, kalau dulu-dulu yang kecil-kecil macam ni baru RM8 je sekilo. Yang besar 10, 11 ya. Sekarang dah tak dapat ya. Tak tahulah kenapa melambung-lambung sangat harga dia. Itulah. Some memes kata yang saya tengok lah ada juga harga Malaysia. Itulah kan, tak tahulah ya. Aduh. Okey, tapi kita nak Ambak. kita belilah juga. Betul, sebab kita nak makan kan. Terpaksa juga beli. Okey, Masni Ambak pun ada sharekan resepi. Thank you so much. Betul-betul. Okey, saya dah filter. Alhamdulillah betul. Okey, jadi rakan-rakan yang lain boleh tengok juga ya. Okey, since saya dah pinkan komen daripada Sis Ruby Baini juga, I rasa I bet mesti ramai lagi yang dah sharekan juga resepi, jadi boleh tengok menerusi komen. Okey. Princess Virgo, Kak Saida, saya buat Swiss roll guna grease proof paper. Kenapa melekat? Grease proof paper, you kena grease jugalah. Kena grease tambah lagi lah. Kalau grease proof kena. Kalau parchment yang tak perlu. Parchment paper tak payah. Right. Ya, kadang-kadang Swiss roll ni dia tengok juga you punya suhu oven. Ya, tapi kalau grease proof yang macam color kelabu tu, tu you kena grease jugalah. Right. Yang tak payah is parchment yang putih tu, yang kadang-kadang dia ada warna coklat ya. Dia memang dah sediakan dia wax. dia ada wax dekat kertas dia tu ya. Right. Okey, ini kita tumis dia sampai dia garing. Okey, kita tengok. Dia dah nak minyak tapi dia belum garing lagi ni ya, dia masih lembap lagi. Kalau nak sedap kena garingkan ya, kita garingkan dulu, lepas tu baru kita masukkan santan dan bahan-bahan lain. Dia dah mula nak kering baru kita masukkan kerang. Jangan masuk kerang terlalu awal. Nanti kerangnya jadi kecut ya. Bila dia kecut tu dia akan jadi keras, lihat tak sedap. Ya Allah, sedapnya rendang kerang makan dengan ketupat lemang. Yes, so sedap. Heaven. Makan nasi putih pun sedap ni, nasi panas ya. Wow. 3 sudu makan kerisik. Okey, Umi Suhani, saya dah buat ayam balado. Anak lelaki saya balik dari Kuching, asyik suruh masak dan berpuluh kali. Terima kasih Kak Zaidah ilmunya. Ya, terima kasih kembali. Safra Baharum, saya masak nasi ayam dengan ayam penyet untuk dinner hari ni. Sedap bau ayam penyet, resepi Chef Zaidah. Nasi ayam pun sedap. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Zaidah. Boleh ke rendang kerang ni kita tukar kepada daging? Nur Asma. Tu rendang daging boleh je lah. Rendang daging cuma dia ada cara juga ya. Boleh juga kalau nak buat rendang daging ya. Cuma rendang kerang ni gencah dia banyak sikit. Rendang tu lah Kak Zara cakap, rendang ni dia ada banyak jenis rendang ya. Okey, kita tunggu dia garing sikit lagi baru dia sedap. Mercy Juana, resepi ni boleh tak kita ganti kerang dengan benda lain seperti kupang atau udang? Boleh. Since because dia punya bumbu pun memang meant for seafood. Jadi boleh. Okey, dia dah mula naik minyak, Kak Zara masukkan santan ya. Kita akan tunggu santan ni pecah minyak juga. Kak Zara guna santan pekat ya. Jadi tadi yang tanya santan kotak boleh ke tak? Boleh. Santan kotak boleh. Cuma santan kotak ni rasa dia lemak saja. Dia tak ada bau kelapa ya. Okey, kita perlu tunggu dia hingga dia pekat sekejap. Kemudian kita bolehlah masukkan kelapa ni ya. Kelapa. Masukkan gula dan asam keping. Kemudian sedikit daun kunyit. Kita perlu masak dia hingga dia pekat ya. Masukkan garam secukup rasalah. Betul lah tu Irvina Ali kata mak saya orang Perak. Biasa buat rendang kerang katanya. Sekarang kerang mahal, pasu kecil. Mahal. Saya pun macam dah lama ya saya tak guna kerang, saya tak masak kerang. Sebab kita pun dah tutup shell out kita, restoran kita. Kita pun dah tak buat char kway teow. Jadi kita pun dah tak perasan ya harga dia. Saya pergi tadi macam terperanjat jugalah. 13.9 anak kerang, bukan mak kerang. Anak tu yang tak isi tu. Macam kita nak beli pun rasa macam membazir kita beli kulit kerang kan. Ya. Bin Kumar, Kak nak ganti rendang kerang tu dengan sotong boleh ke? Sotong? Macam mana Kak Zaidah? Boleh aje lah, tapi kena buat kuah dia sampai masak baru masuk sotong ya. Kalau tidak dia berair nanti. Rendang dia tak berair ya, rendang dia pekat. Okay, so if you put sotong, dia akan nanti watery, berair. Ya, so you kena make sure that dia dah pekat betul baru masuk sotong.
Sebab sotong pula kalau you masak dia terlalu lama dia akan jadi keras, liat. Tak sedap pula makan ya. So you kena pandai adjust time dia lah ya masa masak tu. Okey. Rohaya binti Haji Bakri tanya, guna minyak banyak ke sikit? Agak-agak lah ya. Agak-agak. Kalau you nak pakai santan pekat, santan fresh, tak payahlah letak banyak sangat minyaknya. Kita tengok sekarang, kalau tak cantik, warnanya tak datang minyaknya, kita akan tambah. Kak Zaidah, kalau guna kerang frozen sedap agaknya ya. Jenuh lebih juga kurang nak je lah. kopek kerang berkilo. Nanti masuk mulut yang banyak. Separuh ngopek, sambil kopek, sambil masuk mulut ya. Bila nak penuh? Lepas tu pula ada tiba-tiba sambal untuk kerang. Bila pula nak penuh mangkuknya tu? Aduh. Okay, very difficult to buy cockles, mahal and kurang. Betul Evelyn Choi Yen betul sangat. Sekarang ni memang expensive ya, quite expensive harga di pasaran sekarang. Saya pun tak tahu kenapa ya dia mahal sangat ya. Nak kata musim hujan, tak juga musim hujan ya. I don't know, maybe PKP lah kot. People semua buat alasan PKP ya, sebab tak ada siapa pergi ambil lah, transportation lah, all that lah, maybe lah ya. Tapi minyak murah dia tak kira. Minyak dah turun harga. Macam-macam. Okey, Karya yang alias Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Katanya selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya back to you. Saya dah lama tak dapat tengok live program ni cause Gizi dapat cucu pertama. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Thank you. Thank you pula. Congratulations. Dan jaga anak dalam pantang, tapi saya tengok Facebook ulang. Tapi Kak Zaidah, Hari Raya itu saya masak rendang tok, daging dan rendang padang ayam. Sedap, terima kasih. Love you all. Love you too, Karya. Malam raya dah masak rendang kerang, cili api plus jintan aba-aba. Memang sedap rasa serunding masak kering-kering. Masak kering-kering sedap ya. Rendang ni biasanya dia kurang, dia ada kuah tapi kuah dia pekat ya. The more you simpan dia, the more you hangat dia akan jadi lebih kering. Itu yang sedap rendang. Razia Hassan kata tak pernah makan rendang kerang. Kalau orang ramai, anak rasanya tak muai lauk ni. Tak muai ya kerang. Kalau masak dengan kulit kerang boleh. Aduh. Ya, dapat sikit je. Okay. Muhammad Zainuddin tanya, seafood selain kerang apa yang sesuai untuk buat rendang? Apa ya? Udang? Mungkin udang Kak Zaidah? Udang boleh lah. Memang ada rendang udang ada ya. Cuma you kena pandai masak. You tak boleh masak dia terlampau lama seafood ni ya. Nanti dia kecut. Bila kecut tu datang tak sedap lah. Okey, kita tunggu. Fariza Ayub, salam Bel and Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Hari ni saya masak nasi Kak Zaidah. Bau nasi satu rumah. Sedap. Bau nasi apa tu? Kiralah orang utara kata. Nasi apa tu? Fariza Ayub, share dengan kita. Ya, Wahidah Ibrahim, ada sayang. Kita ada YouTube channel. Bolehlah subscribe sekarang. Social media Simply Sugar Baking Studio sedang usahakan untuk upload semua resepi daripada episod yang pertama. Dan insyaAllah akan ada banyak lagi program yang kita akan gunakan YouTube nanti untuk YouTube channel. Jadi cepat-cepat subscribe sekarang. Dan stay tune untuk program-program yang lain menerusi YouTube. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Dah lama teringin nak buat rendang kerang. InsyaAllah dah boleh buat lepas ni. Walaupun kerang mahal and kecil je. Tak apa. Tahun sekali kita buat rendang. Hari biasa kita macam tak lalu nak makan rendang. Ya, bila hari raya je macam rendang tu macam dengan apa saja pun sedap Kita makan dengan pulut sedap, dengan lemang, dengan nasi empit. Sedapnya rendang, rindu rendang mak saya. Ya ke? Hold on tight, hang in there ya. Syarifah Talha, guna kupang boleh tak? Boleh juga. Jadi kupang tu sedap. Kita kena rebus dulu ataupun beli kupang yang dah siap rebus ya. Kupang yang dah rebus ni kena check dulu. Some kupang yang rebus ni dia masin ya. Ataupun yang kering tu dia masin. Normally yang kering tu kupangnya masin. So you be careful bila beli kupang. Kak Zaidah pun tak boleh buka semua ni. Dia meletup-letup ya. Intan Fazlina kata beli kerang yang dah siap kopek sekilo RM15. Anda di mana?
Kita nak tahu juga Yalah. lokasi anda kan. Betul. Different location harga pun berbeza-beza. Dulu masa saya masih bekerja ada seorang kakak ni, dia jual nasi lemak dalam banyak-banyak lauk, rendang kerang dia yang habis dulu sampai kena order one day before, kalau tak telan Elio je lah, kenangan mengusik jiwa tu. Zaman bila tu? Okey, zaman lama dah ya. Okey, kita tunggu dia naik minyak dulu ya. Yunita Sari kata kena beli kerang dah kopek lah jawabnya. Malas nak mengopek sebab renyah lah ya. Kemudian kadang-kadang kalau kita kopek tu tinggal separuh je. Separuh dah masuk mulut. Farah Razi Baharim, salam Chef and Bella. Waalaikumsalam. Saya buat rendang kerang tak pernah taruh kelapa goreng. Saya nak cuba cara chef pula. Anak-anak saya suka makan dengan nasi lemak. Ya, ini agak gomik sikit lah. Kalau you tak nak letak pun tak apa. Cuma Kak Zada letak supaya dia lebih rasa, dia ada rasa ampas. Bila kita makan dia berampas, maksudnya dia kuah dia tu banyak lah, ada rencah. Yes, sebab kerang kan kecil-kecil. Bila kecil kita masak kan dia kecut, jadi kan nanti tak sedap. Jadi kalau ada bahan yang kita letak, dia kan jadi berkuah, lebih sedap lah. Okey. Kerang frozen tu kadang-kadang liat. Kerang frozen dia bukan pakai kerang yang kecil ni ya. Tu jangan salah ingat. Dia jangan salah ya, dia orang pakai kerang yang berbulu tu untuk dijadikan frozen. Kerang yang besar tu, yang kalau kadang-kadang kita tengok kat pasar tu, kalau kita rebus dia tak nak buka-buka. Ya, tu kerang yang berbulu. Kerang tu yang biasanya dibuat untuk frozen. Sebab isinya liat. Jadi dia boleh tahan lama. Dia sesuai dia sesuai untuk kita bekukan. Langit Duka katanya kerang fresh kat tempat saya RM14 per kilo. Memang kalau nak beli kena fikir 1000 kali lah. Itulah pasal. Yang beratnya kulitnya. Syed Putra, wow, kerang my favourite lah Kak Saida and Bella. Yes. Loved it. Tapi kerang mahal sekarang. Dulu kerang RM22 sekilo. Ya, tu yang RM2 tu zaman bila you? Lama jauh dah tu zamannya. Lama benar tu. Nur Lila, Bella, kerang yang dah kopek kat Penang mahal lah. Apa tu? Mahal lah, sekilo RM30. Masya Allah. Mahal. Memang mahal. Jawabnya siapa peminat kerang tu kena bersabarlah. Fikirlah, bab kata tadi apa Lina kata 1000 kali lah. Yes, hari ni kita tidak menggunakan kerisik ya, kita menggunakan kelapa goreng. Selalunya yang goreng tu yang goreng tu lah kita buatkan kerisik dengan cara menunggu ataupun blend. Jadi sekarang ni hari ni dah masukkan kelapa je. Yes. Kalau perempuan nak masukkan kerisik pun boleh ya, tak ada masalah. Untuk kelapa goreng 5 sudu makan. Untuk kerisik Kak Zaidah mention tadi 3 sudu makan. Okey, nampak tu Bel, dia dah mula naik minyak ya. Wow. Dia dah naik minyak, so kita akan masukkan kerang. Okey, kita biar sekejap dia merata ya, kemudian baru kita boleh tutupkan api. Tak perlu masak terlampau lama lah waktu kita dah masukkan isi kerang. Jadi rendang kerang ni dia memang berkuah sikit lah Kak Zaidah ya, dia tak kering. Tak kering. Okey, kita akan masukkan daun. Kita biarkan sekejap ya, bagi dia naik minyak. Right. Okey, saya tak boleh fokus dekat kuali sebab kuali ditutup. Jadi, kita berbual-bual dulu sementara nak tunggu rendang Kak Zaidah hari ni masak. Resepi ni ganti kerang dengan ayam atau daging tak? Atau pelbagai ikan ke? Sedap tak? Saya tak pernah dengar pula rendang ikan. Oh, okey. Ya. Ini resepi rendang ya. So kalau perempuan nak letak ikan ke apa ke boleh je lah. Kalau you sendiri nak makan, tak adalah kata tak jadi. Cuma agak pelik lah kalau kita tok ikan kan. Jadi kerangnya memang kita kena rebus dulu ya Kak Zaidah. Kita tak gunakan yang mentah dulu. Kena rebus dulu. Kalau yang mentah susah pula, dia banyak darah ya. So you rebus ataupun you siram dengan air panas, you tutup pun boleh. Rebus kerang jangan air yang banyak. You rebus je sama paras saja dengan dia. Kemanisan kerang tu akan stay. Kalau you rebus air banyak, air kerang tu keluar banyak nanti ya. Okey, cantik ni kerang kita, nampak tu. Okey, kita tunggu lagi. Ni kalau perempuan tunggu lama, dia akan keluarkan minyak kelapa dia. Minyak santan tu.
Okey, Kak Zaidah punya ni kita pasal nak cepat, kurang cantik, jadi saya tambah sedikit minyak. Rendang-rendang ni dia kena ada banyak minyak baru dia lawa. Okey, kita biar dulu. Okey, ada apa-apa Bel? Farida Arifin rendang kerang Ya. ni kalau tukar dengan udang boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi you kena pandai masak ya. Kalau dengan udang kena pandai masak. You be careful about dia punya kepala. Kepala udang tu yang kadang-kadang kita makan tak selesa, ya. So maksudnya udang tu you kena goreng dulu. Jangan masuk udang mentah kat sini, nanti dia jadi tak sedap. You goreng dulu. Kemudian bila dah pekat macam ni, masukkan udang, bagi dia keluar minyak dan tutup api. Jangan masak terlalu lama, nanti dia tak sedap, ya. Hilang manis tu. Basri, kelapa goreng tu sama dengan kelapa goreng masak rendang Padang kan? Sama. Pasal tu hari masak rendang Padang masih ada kelapa goreng lagi. Boleh gunalah. Betul lah tu. Kak Zara guna yang sama, ya. Okey, nampak ni cantik dah ya. Kita tunggu sekejap lagi. Baunya pun sedap dah ya. Lagi minyak dia kan? Rendang mesti nak ada nampak minyak baru dia cantik. Baru dia rendang namanya ya. Kalau tak ada minyak tu bukanlah rendang. Kalau tak ada minyak tu bukan rendang namanya. Rendang memang kena ada nampak macam minyak-minyak. Kalau orang dulu masak berjam-jam tau dia masak atas api. Just to get minyak dari kelapa tu sampai dia pecah minyak. Sampai dia keluar minyak dari santan kelapa. Kalau orang dulu lah. Kita sekarang ni dah banyak menumis. Orang dulu dia tak tumis. Dia masak hingga keluar santan, keluar minyak daripada santan tu. Khairi Muhammad Maslan pernah makan Kak Zaidah. Rendang guna ikan kayu or ikan tongkol. Ya, Kak Zaidah tak pernah. Kak Zaidah tak pernah makan. Ya, mungkin boleh jugalah ikan tongkol tu. Jangan masuk ikan tongkol fresh. Ikan tongkol tu sama ada direbus dulu. Bagi dia keras isinya baru dimasukkan dalam ni, ya. Kalau yang fresh tu masuk, takut nanti dah jadi pecah pula. Ya. Kena letak daun kunyit atau daun limau purut ke? Dua-dua kena Dua-dua letak. saya tahu. Just to get bau wangi ya. Sebab kerang dia ada bau ya. Dia ada bau kerang lah ya. Jadi kita letak sedikit daun untuk mewangikan dia. Kita letak pula kelapa lagi ya, bagi sedap lagi. Fatin BH kata kelapa goreng tu kena minyak sikit ke banyak nak goreng kelapa? Tak payah. You sangai je kelapa tu. Sangai. Jangan tok minyak, kan dia jadi lain pula. Goreng dia tanpa minyak. Kita sangai atas kuali ya, hingga dia coklat. Ada juga Noridah suggest untuk ikan, letak ikan pari, isinya keras, sedap kalau buat rendang pedas. Okay. Thank you so much for sharing. Yes, saya tak pernah cuba ya dengan ikan ya. Mungkin lepas ni kita boleh cuba Kak Zaidah. Kan ni boleh cuba. Itulah Sarimah Yaakob kata adalah rendang ikan tongkol arwah mak saya dulu selalu buat. Iyalah ya, mungkin saya tak pernah ya. Asyik makan daging ayam ya. Tak pernah pula ya. Kak, kerang tu cuma titik serai dan halia. Lepas tu rebus, tak payah guna air sebab kerang akan keluarkan air terus matikan pun api. boleh juga. Cuma kalau you rebus tanpa air, lambat dia nak masak. So you letak air sama paras tu cepat. Kita bukan nakkan kita nakkan isinya tu. Senang kita nak kopek. Itu je ya. Kalau kita nak masak macam titik pelapah ke apa, itu kita kena ketuk serai semula. Okey. Alright, dah siap dah. Okey, minyaknya dah naik, kuahnya pun dah kering. Inilah rupa rendang kita ya. Nampak tu? Nampak. Kita tak boleh masak terlalu lama lah, nanti kerangnya kecut. Okey, dah masak dah ni. Alhamdulillah. Okey, siap dah rendang kita. Yummy. Ya, sangai saja Fatin BH. Sangai je ya. Thanks, you're welcome. Kelapa kita sangai je, kita tak perlu goreng dengan minyak. Jadi lain pula kan. Salam Puan Zaidah dan Bella. Kena sabar dengan pertanyaan yang masuk ya. It's okay. Saya jenis tak pandai bercakap sangat ya. I'm not the talkative person. Okay, kalau bertanya tu saya boleh jawab. Itulah gunanya kita menggunakan medium live ni. Jadi kita boleh jawab soalan-soalan you all sementara Kak Zaidah masak. Okay, jadi tak apa. Siapa yang tak dapat tune in waktu live mungkin boleh tengok kemudian. Tapi semua soalan anda tak dijawab lah. Susah sikit tak dijawab. Okay. Kak Zaidah bukan jenis yang suka bercakap ya. Saya tak pandai bercakap sebenarnya. So, tapi kalau ada soalan tu saya boleh lah. Okay. Alright, kita akan ambil sedikit daripada minyaknya ni untuk nak menjadi
makan rendang kita. Maaf nak tanya, tadi kelapa goreng yang dah digoreng tu kena kisar halus ke? Oh tak, Syida mana? Kisah. Kata tu masuk sekeping macam mana rupa kelapa tu you goreng, macam tu lah I masukkan. Ya, saya tak ada kisah. Rahimah Zainal Abidin, rendang ayam pun. Okey, sekejap sebelum saya baca pun. Betul pun. Apa tu? Mana tadi? Allah. Rendang ayam pun buat cara macam ni juga ke? Masak dia punya bahan sama sampai masak betul-betul baru masuk ayam ya? Kalau you masak rendang ayam, you tengok balik kat Zaida punya live. Kita ada tunjuk ya rendang tok. Baru-baru ni kita masak rendang hijau ayam. Kita ada lagi rendang padang. Tu you boleh tengok resipi kat Zaida ya. Okey, siap dah kita beli rendang. 1 kilo isinya kita dapat banyak juga ya, sebab kita ada kelapa dalamnya, jadi dia menambahkan kuah untuk rendang kita. Okey, dah siap dah, alhamdulillah. Senang je menu kita hari ni. Senang aja. Ya, sebab ada yang bertanya kat Zaida, macam mana kat Zaida nak buat rendang kerang? Sebab bosan juga kot makan daging ayam tiap-tiap hari ya, bulan raya ni. So kalau rendang kerang ni something different. This one you boleh frozen kan dia ya. Suara Kak Zaidah tak dengar. Kenapa pula? Tak dengar? Oh, tercabut. Patutlah. Kejap. Hold on. Nampak usahakan wireless secepat yang mungkin. Okey. Alhamdulillah dah selesai dah untuk rendang kerang Kak Zaidah hari ini. Thank you so much Kak Zaidah. Sampaikan hajat. Most welcome. Ada ya daripada viewer kita. Ada yang message saya yang sebenarnya. Kak Zaidah tolong ajarkan buat rendang kerang sebab dia kata bosanlah makan rendang ayam dengan rendang daging sepanjang kita beraya ni. So saya kata bolehlah since kita masih dalam mood raya. Jadi rendang kerang ni pun salah satu yang boleh kita hidangkan bersama dengan ketupat. Sama ada ketupat pulut atau ketupat nasi. Right. Makan dengan nasi putih pun sedap juga ni. Cuma orang malas nak masak dia sebab dia lama. Dia lama nak tumis ya, nak tunggu minyak naik lah, tunggu pecah minyak lah, lambat ya untuk nak makan dengan nasi putih. Buat titik pelapah lagi senang kerang tu. Titik pelapah tu macam singgang ya. Kerang macam singgang kita rebus je. Yes. Suara masih tak terang ke? Masya-Allah. Tak terang ke? Sorry, sekejap saya check dulu. Tak terang suara Kak Zaidah dah masukkan ni. Kenapa ya masih tak? Dia itulah yang Kak Zaidah cakap, beli hari ni besok beli baru. Kalau boleh suruh kita pakai buang. Aduh. Alright, thank you so much. Alhamdulillah dah selesai kita untuk punya program Jom Masak Kak rendang Zaidah kerang untuk minggu ini dengan rendang kerang hari ni. Okey. Thank you so much. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan hari Isnin dengan menu yang lain, menu yang baru. Apa lagi Kak Zaidah nak masak ni? Adalah tu, tunggu ya. Kita masih dalam mood raya, kita layankan aje lah mood raya kita ni. Walaupun yelah kalau kata Allah sekarang mood raya dah tak ada, jangan risau, insyaAllah tahun depan kita akan sambut lagi dengan raya lagi, jadi tambah lagi dengan menu yang tahun depan lagi. Mood raya tak ada, you kena kembalikan mood tu lah. Because benda ni setahun sekali je. Lepas tu kita dah back to normal life kita ya. So kita kalau kurang tu kita naikkanlah mood tu, kita masak lah. Masak, kalau tak ada orang datang rumah, bagilah kat jiran-jiran sebelah. Kan? Raya dengan jiran-jiran sebelah. Raya tetap raya ya. Pasal kita nak tunjuk benda ni pada anak-anak. Sebab bila raya ni kita jadi lebih rapat tau ya. Dengan cara kita masak, kita lebih rapat. So if you tak pupuk benda ni daripada anak kita kecil, kita takut nanti akan datang dia orang pun make donor je bulan raya ni. Hilang dah tradisi. Dia just make donor je nanti ya. Bukanlah kita kata tak boleh celebrate, cuma bersederhana. Betul. Sebab kita ni pun daripada mak kita, tok kita. So kita terbawa-bawa hingga jangan sampai benda ni nanti semua orang tak tahu ya. Kita just masak je. Masak pun satu pahala juga ya. Kita masak, kita bagi orang makan. Okay. So alhamdulillah selesai Kak Zaidah punya rendang kerang. Harap you all berpuas hati dengan resepi hari ini dan boleh mencuba weekend ni untuk family. Tapi masih ada juga yang boleh beraya tu seorang dua Kak Zaidah tengok.
Ya, saya pun pergi beli barang tadi pun orang dah kurang lah sebelum ni. Cuma masing-masing semua dah faham what to do next, what to do. Apa lepas ni kita nak kena buat. Kita tak boleh rapat. Kita tak boleh tak pakai mask. Kita kena selalu pakai hand sanitizer. Kena kita dah jadi macam terbiasa dah, ya. Orang panggil new normal lah kan sekarang kita ni dah orang, mula adapt dengan keadaan sekarang ni, ya. So rasanya kalau masak-masak ni bolehlah you boleh buat untuk your family. Alright. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next week. Alhamdulillah, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan di hari Isnin jam 12 tengah hari untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Alright, bye semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.